tahun lepas 2023 datang beberapa orang yang tidak percaya pada Tuhan. Nama dia etis mulhid. Orang kita, bangsa kita. Tuan-tuan, zaman sekarang orang kita hebat orang tuan. Yang bukan-bukan sekarang ni. Dia kata, Ustaz, kami bersyukur pada Tuhan. Kerana Tuhanlah menjadikan kami etis. Dia cakap macam tu kat saya tau. Etis tu apa bang? Tak percaya adanya Tuhan. Tak percaya adanya agama. Agama ni candu. Agama ni merosakkan. Kerana Tuhanlah kami jadi etis. Abang tak percaya pada Tuhan? Ya. Tadi abang sebut kerana Tuhanlah kami etis. Maknanya abang percaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran peristiwa Isra' dan Mi'raj itu tujuannya ialah linuriyahu min ayatina, supaya kami menunjukkan kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni mahalah mendengar, mahalah melihat. Tuan-tuan yang saya muliakan, banyak persoalan pada akhir-akhir ini membincangkan Isra' dan Mi'raj daripada sudut logik akal. Saya pernah dengar satu kuliah, dia tanya, siapa yang menyaksikan Nabi Muhammad itu naik ke langit? Siapa? Kalau Nabi Musa membelah laut, ada saksi. Kalau Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus, ada saksi. Tapi kalau Nabi Muhammad naik ke langit, siapa saksi? Nampak? Yang berceramah itu ustaz, doktor. Dia membawa satu kepercayaan bahawa kalau Muhammad tidak pergi, kalau dia bermimpi bagaimana? Sudah tuan-tuan. Dia menimbulkan suatu kepercayaan, pemahaman yang baru konon-kononnya. Dia kata kita kena berfikir pada logik, kata dia. Pada akal. Satu. Ada juga yang berkata Allah itu berada di langit. Sebab itulah Nabi Muhammad naik ke langit. Kemudian dia tanya pula pada kita. Kalaulah Allah tidak ada di langit, buat apa Nabi naik ke langit? Buat apa? Buat apa? 3 kali dia tanya. Buat apa naik ke langit? Oi. Dia kata Allah ada di langit, tuan-tuan, puak-puak. Habis itu Nabi Muhammad mendapat wahyu dalam gua. Adakah Allah duduk dalam gua? Ni rumah Allah. Adakah Allah duduk dalam rumah? Ka'batullah tu Baitullahil Haram. Rumah Allah. Adakah Allah duduk dalam Baitullah? Udah syak tuan-tuan. Akhirnya, orang Islam sendiri mula mempertikaikan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Akhirnya orang Islam sendiri dah mula ragu-ragu. Kerana yang memeragukan umat Islam itu ialah orang yang mendakwa dia mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu lebih daripada kita. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu kita bersyukur tuan-tuan. Di Malaysia, tradisi kita 27 Rejab akan disambut sebagai satu upacara yang besar. Memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj. Malah di pondok-pondok masih lagi mengajar tentang kitab Isra' dan Mi'raj. Di sekolah saya tahun lepas saya baca Isra' dan Mi'raj satu kitab, seminggu baru habis. Cerita daripada awal sampai habis
cerita kenapa Nabi Mi'raj, kenapa di Isra, kenapa je ni, hikmah dia seminggu baru habis, tuan-tuan. Ada lagi orang yang memberikan pemahaman, penerangan yang betul tentang Isra dan Mi'raj. Dan kita bimbang, bila tidak ada lagi perkara-perkara seperti yang kita buat pada malam ini, kedudukan dan kepercayaan telah dirombak sikit demi sedikit tadi akan berbekas dalam pemikiran kita. Khususnya anak-anak muda yang konon-kononnya berpikiran secara logis. Berpikiran sebagai orang yang saya berpikiran saya Ustaz, dia rasa bahawa otak dia terlalu besar, terlalu agung nak memikirkan keagungan Tuhan. Baik. Dia rasa bahawa kepandaian dia, PhD dia dah boleh layak mempertikaikan. PhD dia dah boleh mengatakan bahawa yang ni tak betul, yang ni tak betul, yang ni tak betul. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kalau orang tanya kita, apa tujuan Isra? Apa tujuan Mi'raj? Linuriyahu min ayatina. Supaya kami tunjukkan kekuasaan kami. Supaya kami tunjukkan kebesaran kami. Supaya kami tunjukkan ayat-ayat kebesaran kami. Siapa dia? Ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Jawapan dia simple. Nak tunjukkan kebesaran Allah. Kalau tak ditunjukkan kebesaran Allah, kita beranggapan bahawa kita yang paling besar. Kalau Allah tak tunjukkan kebesaran dia, kita rasa kita ni paling hebat. Dengan ilmu yang kita ada, bergulung-gulung ijazah yang kita ada, dengan pangkat yang kita ada, kita rasa bahawa kita ni dah besar. Maka Allah tutup. Allah kata, kamu tu sangat kecil. Yang besarnya ialah Allah yang maha agung, yang maha besar. Lalu dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan kebesaran-kebesaran Allah untuk disampaikan kepada kita bahawa kita ni adalah kecil, kita ni tak ada apa-apa di sisi Allah, malah kita sendiri tidak ada upaya, la haula wala quwata illa billah. Okey Ustaz, kalau Nabi Muhammad naik ke langit, Ustaz kata dia bukan Allah duduk di langit. Itu kenapa Nabi Muhammad dibawa ke langit? Kalau Allah tak duduk di langit. Kalau kita dijemput ke Mekah, adakah Allah di Kaabah? Ni tuan-tuan, kita ni dah dapat surat tabung haji dah. Duk tengok dalam online, tahniah, awak dah dapat panggilan haji. Leha, alhamdulillah leha, kita jadi tetamu Allah. Kita jadi tetamu Allah. Nak ke mana bang? Mekah buat haji. Jadi tetamu Allah. Allah ada kat Mekah ke? Nama tetamu Allah. Allah ada kat Mekah. Allah tuan rumah ke duduk di Kaabah tu. Labbaik Allah. Mai. Aku duduk Kaabah ni. Adakah Allah macam tu? Jangan faham Allah duduk di Kaabah. Allah duduk di Mekah. Allah duduk di depan hotel Mekah Tower. Tak. Kita sebagai tetamu Allah. Duyufur Rahman. Bukan maknanya Allah ada di Mekah. Yang Nabi Muhammad naik sampai Sidratul Muntaha. Kemudian duduk di Mustawa. Apa dia? Di situ adalah tempatnya, makamnya, kedudukannya yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah duduk di situ. Nabi Muhammad diberikan kedudukan yang baik, kedudukan yang sangat istimewa. Nah, di Mustawa, di Sidratul Muntaha, atas lagi duduk di situ. Maknanya tempat Nabi Muhammad duduk untuk menerima perintah Allah. Bukan Allah duduk di situ. Allah bukannya bertempat macam kita. Allah bukannya berjirim macam kita. Jadi kalau ada orang kata dalil Nabi Muhammad naik Mi'raj itulah dalil Allah ada di langit. Kalau Allah ada di langit, Allah tu besar mana? Kalau Allah duduk di langit, besar mana Allah? Ada kata janganlah cari Allah besar mana. Percaya Allah ada di langit, sudahlah. Lah, bila Allah dah bertempat, maknanya Allah tu berjisim, berjirim.
Mana mungkin Allah ada darah, daging semuanya bertempat macam kita duduk. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kalau orang tanya pada kita, Nabi Muhammad naik ke langit itu, dibawa naik ke langit, duduk di Sidratul Muntaha, duduk di Mustawa. Pasal apa? Kerana diperintah oleh Allah, diberikan kedudukan yang mulia untuk menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Nabi Musa di Bukit Tursina, bukan Allah duduk di Bukit Tursina. Allah suruh dia datang di Bukit Tursina nak dapat kitab Taurat, bukannya Allah duduk di situ. Kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Kenapa persoalan ini saya buka sebagai persoalan muqaddimah untuk ceramah kita pada malam ni tuan-tuan. Kerana kepercayaan yang begitu berleluasa pada hari ini mensifatkan Allah macam makhluk. Dia kata kalau Allah tak ada, kalau Allah kita tak nampak, kalau Allah tu tak nampak, macam mana dia jadi Tuhan? Dia mula mensifatkan Tuhan. Ini aliran-aliran yang dah masuk dalam pemikiran kita. Yang merasakan bahawa dia betul. Dan mengaku pula dia adalah betul. Bila meletakkan sifat Allah tu macam sifat dia. Baik. Sebab tu ulama-ulama dulu dah mengkaji dah benda ni. Akan berlaku kejadian-kejadian, pemikiran-pemikiran macam ini. Maka ulama-ulama tauhid, ulama-ulama kalam, dia mula menyusun supaya apa persoalan yang akan timbul kemudian hari akan ada jawapan dia. Persoalan yang akan timbul sudah ada jawapan dia. Di mana? Maka disusunlah pelbagai jenis ilmu. Salah satunya ialah ilmu tauhid. Maka datanglah satu benda yang disusun, salah satunya ialah sifat 20. Itu yang disusun tu. Wujud qidam baqa. Maka datanglah segolongan manusia mempertikaikan sifat 20. Ustaz ada apa sifat? Penyakit ustaz pun banyak. Penyakit ustaz pun banyak. Takkan Allah yang maha kaya, maha gagah hanya ada 20 sifat? Siapa kata Allah ada 20 sifat? Siapa kata? Tadi ustaz sebut kita belajar sifat 20. Kita belajar sifat 20. Abang dah buka ke kitab dia? Belum. Habis itu macam mana abang kata sifat 20? Ada 20 sifat. Abang baca tak muqaddimah sifat 20? Adapun sifat kamalat bagi Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Tetapi yang wajib diingati ialah 20 sifat. Adapun sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyak dia. Tetapi yang kena ingat 20 sifat. Siapa kata Allah ada 20 sifat? Dalam kitab kata sifat yang wajib bagi Allah, kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga. Banyak. Kalau hang nak tulis, hang tulis. Hang tulis berapa hang nak tulis? Tetapi yang kita kena ingat 20. Dari mana 20? Ulama-ulama petik daripada Al-Quran, cedok daripada Al-Quran, sifat-sifat ini disusun. Sifat-sifat ini diberikan pencerahan, diberikan detail untuk menjawab setiap persoalan yang akan timbul kemudian hari. Itu datanya sifat 20. Malaikat, 70,000 malaikat duduk masuk dalam apa nama Baitul Ma'mur setiap hari, tak keluar-keluar dah. Tuan-tuan bayangkan sejak zaman dulu sampai sekarang, berpuluh ribu malaikat yang masuk di situ. Tak keluar-keluar dah, punya besarnya tempat tu. Tuan-tuan tak nak ingatkan nama malaikat?
Tetapi yang wajib diingat 10. Yang tu tak nak tikai pula. Nabi ni tuan-tuan, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi-Nabi ni, Rasul ni pakat duk semayang makmum dengan Rasulullah. Nabi jadi imam, Nabi-Nabi lain di belakang. Tuan-tuan tak nak tahu jumlah Nabi duk ada berapa ratus ribu orang, 124 ribu orang. Hafal lah satu-satu. Hafal? Siapa yang rajin hafal 124 ribu? Kali-kali 12 pun tak hafal. Maka ulama susun yang wajib kamu ingat 25 orang yang Allah sebut dalam Quran. Simple. Ingat 25 Rasul, ingat 10 nama malaikat, ingat 20 sifat Allah, ingat 99 nama Allah. Yang tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Simple. Jadi janganlah memfitnah dengan adanya sifat 20. Dia menjawab apa sahaja yang awak timbulkan. Allah itu ada, wujud. Allah itu ada, Allah itu ada. Tuan-tuan, tahun lepas 2023 datang beberapa orang yang tidak percaya pada Tuhan. Nama dia etis, mulhid. Orang kita, bangsa kita. Tuan-tuan, zaman sekarang orang kita hebat orang tak? Yang bukan-bukan sekarang ni. Ada yang jadi etis. Ada yang jadi pelakon filem lucah. Dan nak jadi apa tuan-tuan ni? Hebat kita sekarang ni tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, kami bersyukur pada Tuhan. Kerana Tuhanlah menjadikan kami etis. Dia cakap macam tu kat saya tau. Kerana Tuhanlah menjadikan kami etis. Syukur. Kerana Tuhan menjadikan kami etis. Ulang balik bang. Kerana Tuhanlah kami etis. Ulang balik bang. Kerana Tuhanlah kami jadi etis. Etis tu apa bang? Tak percaya adanya Tuhan. Tak percaya adanya agama. Agama ni candu. Agama ni merosakkan. Kerana Tuhanlah kami jadi etis. Abang tak percaya pada Tuhan? Ya. Tadi abang sebut kerana Tuhanlah kami etis. Maknanya abang percaya? Etis tu tak percaya dengan Tuhan. Tapi awal-awal abang sebut pada saya, kerana Tuhanlah kami etis. Maknanya adalah Tuhan. Abang nak cakap apa? Itulah maknanya wujud. Apa benda yang dalam dunia ni kerana adanya Allah Ta'ala. Kalau tak ada benda dalam dunia ni pun, Allah tetap ada. Jawapan itu dah diajar dalam sifat 20. Sebab tu saya cerita dulu. Satu orang, dia main, dia kata, Ustaz, ya, saya duk tengok Ustaz dalam YouTube, dalam FB apa semua. Hari ni saya datang nak tengok muka Ustaz berdepan dengan saya. Dan saya nampak Ustaz betul-betul ada depan saya. Maknanya Ustaz ada. Saya nampak, saya tengok Ustaz ada. Ya. Ustaz kata Allah ada. Ya. Kalau Allah ada, mana dia Allah? Saya nak tengok. Sebab saya faham setiap benda yang ada mesti nampak. Kalau Allah ada, mesti nampak. Saya pun ambil air, saya bagi dia minum. Dia langgah air tu. Dia tak boleh gelas. Saya kata dekat dia, tadi akak dahaga. Ya. Boleh akak tunjuk kat saya mana dia dahaga? Apa Ustaz ni? Kenapa? Mana nampak? Tadi akak cakap, setiap benda yang ada mesti nampak. Dahaga ada? Ada? Takkan tak nampak? Tunjuk kat saya. Mana dahaga?
Bukan semua benda yang ada nampak kau. Kalau nampak Allah, dia dah jadi macam kita. Laisa kamislihi syai'. Tuhan tak sama sesuatu. Kalau akak nampak, tu Allah tu. Tu Allah tu atas awan. Aiman, tu Allah atas awan. Tu bukan Allah kau. Jangan duk bayang Allah macam tu. Tu ada, tu ada. Tu. Oh, dia terbang. Allah, dia pergi Amerika pula. Kalau akak membayangkan Allah macam tu, maknanya Allah dah jadi kita. Sifat Allah bukan macam tu. Allah tak sama. Sebab tu sifat 20 menerangkan laisa kamislihi syai'. Tak sama. Oh. Balik pada 4 orang laki-laki tadi, etis tadi. Saya tanya dekat dia, abang kata kerana Allah lah menjadikan abang etis. Kerana Tuhan lah menjadikan abang etis. Sebab apa? Bila masa Allah suruh abang jadi etis? Dia jawab, sebab Tuhan tak pernah tunjukkan dia di mana. Kalaulah sekali je Tuhan tunjuk, aku Allah, saya percaya. Ni daripada saya beranak sampai sekarang, saya tak pernah tengok Allah. Kalaulah dia tunjuk oleh Ustaz, saya tak etis Ustaz. Masalah dia, Allah tak pernah menjelmakan dirinya. Tuan-tuan oi. Kalaulah saya badan tegap macam John Cena, macam tu saya buat kat dia. Lepas tu saya cok slam dia, tuan-tuan. Dia kata, kalau betul Allah ada, tunjuklah barang sekali. Dia percaya dah. Ni tak pernah ada. Tu yang dia jadi etis. Allah, tuan-tuan, saya tanya dia, abang siapa? Abang siapa? Dia nak tunjuk pada abang ni, abang siapa? Kalau saya tak nak jumpa abang, Ustaz, di luar ada 4 orang nak jumpa Ustaz. Mereka siapa? Pasal apa saya kena jumpa mereka? Saya boleh cakap macam tu. Kerani saya cakap dekat dia, encik-encik semua, Ustaz Kazim tak nak jumpa. Dia siapa? Ingat besar sangat. Nampak? Nampak? Dia siapa? Dia ingat dia besar sangat, tak nak jumpa orang. Dia siapa? Dengan sama-sama kita boleh tanya, hang siapa? Hang siapa aku nak jumpa hang? Ni, hang bercakap tentang Allah. Allah tu maha agung. Allah tu maha kaya. Allah tu maha besar. Kita ni maha hina. Siapalah kita nak layak nampak Tuhan? Hang tu hamba. Memadailah hang percaya bahawa Allah ada, Allah maha besar. Sebab itu tuan-tuan, di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, dia adalah persoalan iman. Persoalan akidah. Persoalan tauhid. Persoalan akhlak. Adanya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada... Dia kata, Nabi Muhammad Ustaz naik ke langit tak ada pakai baju angkasawan ke? Nabi Muhammad naik ke langit ni Ustaz tak pakai roket ke? Allah. Hang tahu tak? Allah tu maha besar. Tanda kebesaran Allah naik ke sana tak perlukan apa-apa. Hang tak baca ke ayat Quran, innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Sebab itu dalam sifat 20 ada pelajaran nama dia kudrah. Allah maha berkuasa. Hang nak buat apa? Hang heran Nabi Muhammad naik ke langit. Kenapa kamu tidak hairan bagaimana kejadian kamu? Ni dalam masjid ni, satu dunia ni sejak zaman Nabi Adam dulu sampai sekarang ni, Adam tu asal daripada tanah. Cuba guna logik macam mana tanah boleh bercakap. Macam mana tanah boleh bercakap, macam mana tanah ada mata, macam mana tanah ada telinga, macam mana tanah ada jantung, buah pinggang, darah, macam mana tanah boleh jadi daging, tulang. Allah yang maha berkuasa buat. Simple.
Kita ni asal daripada air benih, air mani. Min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kita ni asal daripada air yang hina. Ni nama dia air minuman, drinking water. Kalau saya bagi pada tuan-tuan, semua ambil minum. Maknanya air ni tak hina orang minum. Kalaulah dibubuh air mani dalam botol ni, Abang Haji minumlah, tobat lahub, dia baling kat saya balik tuan. Tak ada siapa tak nak air mani. Tuan-tuan tengok orang duduk berniaga di bawah tu. Macam-macam air balang ada. Cuba tengok bulan Ramadan nanti. Macam-macam air balang jual. Air Katira lah, air Bandung lah. Menjerit-jerit pukul 6 petang. Ais kelapa, ais Bandung, air Katira, ais kelapa, air Bandung, air Katira, air mani. Agak-agak gerai dia laku. Air mani, air mani, air mani. Air mani. RM2, RM2, Kau ingat main RM2. Tak ada siapa yang nak beli. Itulah asal kita. Daripada air ada mata. Daripada air ada otak. Daripada air boleh jadi darah. Engkau heran Nabi Muhammad naik ke langit. Kenapa engkau tak heran? Engkau tu daripada mana? Cap jari tak sama, DNA tak sama, rambut tak sama, darah pun tak sama, air liur pun tak sama, kulit pun tak sama. Ni Kak Som, kalau ada orang perempuan kena rogol, masuk hospital kena rogol, polis datang, forensik datang, apa dia buat? Dia periksa kuku orang yang kena rogol. Dia periksa kuku, dia tengok, dia ambil. Sebab di kuku tu ada kulit orang yang rogol. Sebab orang yang kena rogol, dia akan cakar. Dia akan cakar orang yang merogol dia. Kulit dia melekat di sini. Daripada kulit tu kita tahu siapa yang rogol Kak Som. Melainkan Kak Som, rogol lah tak apa. Dan tu lain. Di badan Kak Som tu ada air liur dia, silat-silat ada rambut dia. Rambut tu boleh bagi tahu, air liur boleh bagi tahu. Siapa yang rogol Kak Som? Tak sama. Bukan satu masjid ni, satu dunia. Hanya daripada air mani. Kamu hairan Nabi Muhammad naik ke langit. Tapi kamu tak heran asal usul kamu. Sebab itu ulama-ulama susun sifat 20. Allah Maha Berkuasa. Nama dia Qudrah. Apa susah bagi Allah? Tuan-tuan yang saya muliakan. Hari Ahad. Hari Ahad. Pagi Ahad lepas. Ada 18 buah bas datang ziarah sekolah saya dengan penumpang-penumpang sekali. Malamnya saya ceramah di Sauk Kuala Kangsar. Kemudian saya pergi ke Pelabuhan Kelang. Saya sampai pukul 2.30 pagi. Besok pagi pukul 7.30 saya naik kapal. Saya ada program dengan tabung haji. Naik kapal daripada Pelabuhan Kelang pergi ke Phuket. Habis di Phuket, program di Phuket, patah balik sampai pula Singapura. Malam tadi saya di Singapura. Sekarang ni jam 9.30 malam ni, malam tadi saya di Singapura. Saya sampai di Kelang tadi pukul 12.30 tengah hari. Nak cok pasport lah apa semua, nak main sini pula tuan-tuan, raya Cina pula ramai orang. Dari Sauk, Pelabuhan Kelang, Pulau Phuket, Singapura, Pelabuhan Kelang, patah balik ke Temerloh. Besok pagi pukul 9 saya di IPK Perak. Tengah hari saya baca khutbah. Malam besok pula saya di Gurun, Kedah. Hari Sabtu 9.30 pagi saya di Batu Kurau. Malamnya saya di Kampung Gajah. Hari Ahad pagi saya di Kemunting. Malamnya pula tuan-tuan di Sungai Petani.
Tu dia. Tuan-tuan dengar jadual pun pening. Hari Isnin saya di Kuala Lumpur, hari Selasa rakaman TV, malamnya saya di Melaka. Hari Rabu Ustaz, hari Rabu Kuala Lumpur, malam di Kulim. Sampai Ustaz, Alhamdulillah, setakat ni sampailah, sampai sekarang sampailah. Tapi kalau saya berjalan, belum tentu saya sampai. Tapi saya dibawa berjalan. Saya naik kereta, saya naik kapal, saya naik kereta, saya naik kapal. Alhamdulillah sampai. Nabi Muhammad naik ke langit, naik apa? Dia bukan berjalan kaki, dia dibawa berjalan. Kalau dia dibawa berjalan, apa masalahnya? Memang sampailah, bukan dia berjalan. Simple. Pemandu saya ambil saya daripada Ipoh sampai ke Pelabuhan Kelang, sampai ke masjid tuan-tuan. Malam ni katalah saya balik. Waktu dia ambil saya pagi tadi, dia keluar daripada rumah, waktu dia tutup pintu kereta tu, semut ikut sekali. Kecil je semut, duduk dekat dashboard, dekat cermin. Semut pun ikut sekali pergi Kelang, mai ke Temerloh, balik ke Ipoh, pukul 4 pagi sampai. Driver saya keluar, dia pun keluar, semut. Masuk sarang semut. Isteri dia tunggu. Amboi, pergi berjalan, pergi mana? Pergi Temerloh. Semut kata kat isteri dia, pergi mana? Temerloh. Abang ni makan ubat ke belum? Pasal apa pula? Kita ni jangan kata ke Temerloh abang oi. Ke highway depan tu pun tak sampai. Kita ni kecil. Abang tak berjalan kaki. Abang naik kereta Ustaz Kazim. Oi, sekali dia tekan minyak, sejuk mata memandang. Jauh. Kalau betul abang pergi ikut naik kereta dia, abang ke mana? Pagi tadi abang pergi Pelabuhan Kelang. Tengok kapal berlabuh dekat pelabuhan besar kapalnya. Nampak tu. Habis tu pula abang pergi pula lalu dekat Temerloh, lalu dekat Genting Sempah, lalu dekat Bentong, masuk tol Temerloh. Masya Allah banyak ikan patin. Restoran daripada keluar tol sampai ke hotel, ikan patin semua. Habis tu, ini baru abang balik. Abang pergi naik apa? Naik kereta. Memang sampailah dia dibawa. Kalau semut boleh sampai Temerloh, Allah Ta'ala bawa apa jemput Nabi Muhammad naik. Lagi bolehlah, Allah Maha berkuasa. La ilaha illallah. Ni dia pahaman macam ni tuan-tuan. Dia bawa. Nabi Muhammad tu tak bernafas ke? Nabi Muhammad tu tak guna oksigen ke? La ilaha illallah tuan-tuan. Oh, dia membayangkan dia tu macam Nabi. Ini parah ni tuan-tuan. Ini parah ni. Okey Ustaz. Ustaz dah jawab persoalan tu. Okey. Saya nak tanya Ustaz satu benda. Ya. Nabi Muhammad ni orang yang paling taat kan? Ya. Nabi Muhammad lah yang paling taat kan? Paling bertakwa kan? Ya. Jadi soalan saya, orang bertakwa ni, dia tak petikai kan? Perintah Allah kan? Ya. Jadi soalan saya, Nabi Muhammad dapat perintah 50 kali semayang kan? Sehari semalam kan? Ya. Kenapa Nabi Muhammad minta kurang? Kalau dah kata Nabi Muhammad tu orang yang paling bertakwa, takkan dia nak minta kurang lagi perintah Allah? Sila jawab Ustaz. Sebab tu saya bukan tak percaya Isra' Mi'raj, tapi saya rasional Ustaz. Rasional kepala otak kan? 50 kali. Abang-abang, kalaulah Nabi Muhammad tak minta kurang 50 kali sehari semalam, semayang. Agak-agak abang ni daripada umur 28 tahun, sekarang umur 58 tahun. 30 tahun tak semayang.
Pencen baru sembahyang. Lepas pencen baru datang masjid. Sultan Ahmad Shah. Saya baru nak sembahyang Ustaz. Saya tak sembahyang 30 tahun. Qadha balik. Agak-agaknya mana? 50 kali sehari, darat sebulan, darat setahun, darat 30 tahun. Agak-agaknya mana tuan-tuan? Mati kerah tu. La ilaha. Kalaulah kita ni tak, Nabi Muhammad tak minta kurang, 50 kali kita semayang, agak-agak tuan-tuan sempat tak menikah. Nak buat anak pun tak dan kat sumur. Elok-elok akad nikahnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maya. Elok masuk bilik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar balik. Elok duduk atas katil, Allah, tak ada beranak kat sumur. Yang Nabi minta kurang bukan untuk dia. Yang Nabi minta kurang tu kerana kita. Sebab apa Ustaz? At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul yang sangat kesihan pada kamu, yang sangat sayang kepada kamu. Itulah dalilnya wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Membawa rahmat pada kita sekalian alam. Kalaulah Nabi tak fikir kita, baik, semayanglah 50. Tapi Nabi sayang pada kita sesuai dengan ayat Quran. Nak tunjuk benarnya ayat Al-Quran itu. Betulnya ayat Al-Quran itu. Allah Ta'ala kata Nabi Muhammad ni pengasih pada umat dia. Naik turun, naik turun, naik turun. Minta turunlah, minta kurang ya Allah. Kasihanlah pada umat saya ya Allah. Turun, turun. Sampai jadi 5. Tu pun ada lagi yang menjawab. Kalaulah Nabi naik lagi sekali cantiknya. Aduh, tak payah sembahyang langsung. Sudah tuan-tuan, ni parah ni tuan-tuan ni. Pasal dia sayang pada kita. Walaupun dia minta kurang pada kita, Nabi Muhammad sembahyang dia berkurang tak? Tak. Nabi Muhammad dia tak buat duha 2 rakaat macam kita. Sehari dia berapa rakaat cuba kira? Sebelum semayang, selepas semayang, sebelum semayang, selepas semayang. Belum masuk semayang malam, belum masuk semayang duha. Dia minta kurang untuk kita. Nabi semayang panjang. Kita ni rasa 8 rakaat tarawih panjang sangat dah. Saya nak ikut macam Nabi. 8 rakaat. 9 malam start, 9.10 habis. Macam Nabi engkau. Nabi Muhammad semayang sunat selepas Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kak Som, lepas Nabi baca Fatihah, 3 surah Kak Som semayang sunat berdiri Nabi. Oh macam suami Kak Som. Suami Kak Som pun 3 surah Ustaz. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq. Eloklah Kak Som. Kalau nak ikut Nabi, jangan buat 8. Panjang macam Nabi. Pukul 2 pagi belum tentu habis lagi. Jadi janganlah kita petikaikan orang. Hang je kata hang betul. Kamu saja kamu betul. Orang lain salah. Kalau kamu nak ikut Nabi, betul-betul lah. Ini tidak, nu bida'ah, bida'ah. Aku je tak bida'ah. Amboi. Semayang 10 minit, kata macam Nabi. Ustaz, ya, saya buat 20. Bagus. Berapa minit? 10 minit Ustaz. Astaghfirullahalazim. Yang ni lagi parah. Semayang tarawih 20 rakaat, 7 minit. Tuan-tuan tak tengok dalam YouTube. Allahu Akbar, amin, ahad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, amin, ahad. Assalamualaikum, Allahu Akbar, amin, ahad.
Nasib baik dengan Ahad, tahu juga Qul huwallah. Kalau lah dia tutup dengan Sabtu, surah apa ni Sabtu ni? Hang kata hang ikut Nabi macam itu. Simple. Kamu nak buat 8 pun boleh, 10 pun boleh, 12 pun boleh, 16 pun boleh, 20 pun boleh. Silakan. Simple. Rahmat. Kalaulah Nabi tetapkan mesti sekian-sekian banyak tarawih, oh, hancur kita. Kalaulah tiap-tiap malam Nabi Muhammad sembahyang tarawih di masjid berjamaah, Allah tuan-tuan, oh, hak jaga anak, yang mengandung, yang meniaga, yang kerja kilang, yang reba grab, yang kereta api, yang bawa kapal terbang macam mana ustaz? Oh, Nabi tu kan dia pembawa rahmat. Kenapa yang kita hari ini nak bergaduh tentang Nabi entah? Malang nasib kita. Yang orang macam ni sama-sama Melayu, Islam, tak habis-habis berebut kuasa. Yang tergadai habis hak tanah-tanah orang kita. Hak pemimpin berebut kuasa. Yang ulama-ulama pula duk bawa pahaman bagi bergaduh. Tu macam mana nasib bangsa kita ni tuan-tuan. Yang satu puak bertelagah kerana pahaman parti. Yang satu puak lagi pahaman aliran pemikiran. Duk dalam satu masjid tapi hati lain-lain. Dalam satu saf pemikiran lain-lain. Sambut Isra' Mi'raj. Nabi tak sambut ya. Nabi tak sambut ya. Balik. Tak ada Isra' Mi'raj. 27 Rejab ni pun dipertikaikan ya. Ulama-ulama tak sepakat 27 ya. Jadi jangan sambut. Balik. Balik main lato-lato. Bayangkan tuan-tuan. Apa nak jadi orang Islam kita hari ini? Semua berkaitan dengan Islam. Dia tukang pertikai. Besok hari Jumaat, Bilal azan kali kedua. Nabi tidak azan 2 kali Jumaat ya. Nabi azan sekali. Dah bergaduh pula. Saya kalau ada jumpa ustaz macam ni tuan-tuan. Ustaz, pergi cakap kat tu imam tu. Suruh buang mikrofon. Nabi Muhammad baca khutbah mana ada pakai mikrofon. Imam pun buang mikrofon jadi imam. Nabi mana ada baca mikrofon. Ni kipas ni pun buang. Nabi sembahyang mana ada kipas, ekor-ekor tak ada. Ustaz, tu dunia. Dunia tak apa. Ni ibadat Ustaz. Oh maknanya, bida'ah ni ada 2 lah. Bida'ah ibadat satu, bida'ah dunia satu. Macam manakah? Adakah bida'ah ni terbahagi 2? Dulu dia kata bida'ah ni tak ada bida'ah dolalah, tak ada bida'ah hasanah. Semua dolalah belakang. Bila kita kata Nabi Muhammad ceramah, kuliah tak pakai mikrofon. Mikrofon ni dunia tak? Oh maknanya bida'ah ni boleh lah. Bida'ah dunia boleh lah. Bida'ah akhirat tak boleh. Macam mana? Hang yang membahagikan bida'ah pada 2. Sampai bergaduh umat Islam tuan-tuan. Sampai orang hantar surat layang pada saya. Agak ajak saya berdebat lah apalah. Isu tentang Isra' dan Mi'raj. Lah. Saya kata bang, Nabi Muhammad tu, yang minta kurang tu, hadis sahih bang. Kerana Nabi Muhammad itu sayang pada kita. Yang kedua, sebab Allah suruh kita minta. Udu'uni astajib lakum. Udu'uni astajib lakum. Dan Allah nak tunjuk, Allah bagi. Mintalah pada Allah. Yang ketiga, kenapa yang minta kurang? Saya tak boleh terima Ustaz. Nabi Muhammad pertikai perintah Allah. Siapa kata pertikai? Nabi minta. Minta bukan pertikai. Taklah, terima-terimalah. Okey abang macam ni abang. Abang tak usah sembahyang 5 waktu, abang sembahyang 50 waktu. Dah abang tak setuju? Start besok Jumaat sembahyang 50 kali. Bahagi-bahagilah bang, pandai-pandai. Orang minta kurang, salah. Tak minta kurang, salah.
Cubalah bayang Nabi tak minta korang. Agak-agak dia maki siapa? Dia maki Nabi. Bang, abang dengar tak syafaat? Ada orang masuk dalam neraka. Siapa yang menghukum manusia masuk dalam neraka? Allah. Siapa yang jadi hakim? Allah. Siapa yang jatuhkan hukum? Allah. Masukkan dia dalam neraka. Allah kata neraka. Nabi Muhammad duduk dalam syurga. Duduk dengar orang bagi tahu ada duduk menjerit. Siapa tu? Umat Nabi Muhammad disiksa dalam neraka. Nabi Muhammad ni tuan-tuan minta pada Allah. Ya Allah, keluarkanlah yang dalam neraka tu masuk dalam syurga, ya Allah. Tuan-tuan panas duduk dalam masjid ni. Saya tak apa ada air cooler. No. Tuan-tuan panas balik Balik rumah ada aircon tak pun duduk dalam kereta. Di pada masyar sejengkai. Panas yang amat. Allah putuskan, tunggulah kamu seorang nak dipanggil. Nabi Muhammad minta pada Allah, segerakanlah hisab pada umatku, ya Allah. Segerakanlah hisab. Adakah Nabi Muhammad lawan Tuhan? Minta supaya disegerakan hisab? Adakah Nabi Muhammad tidak taat pada Allah? Minta orang yang masuk neraka dimasukkan dalam syurga? Tak. Itulah rahmat. Dan Allah bagi. Pasal apa? Pasal Nabi Muhammad tu kekasih Allah. Jadi jangan hanya nampak persoalan 50 kali semayang. Nampak juga yang Allah Ta'ala berikan syafaat pada Rasulullah untuk memudahkan masuk syurga. Memudahkan kira bicara di hari kiamat dengan perkataan hisaban yasira. Baik. Jadi, kalau ada orang kata Nabi Muhammad ni tak taat, dan ada pula yang kata Allah Ta'ala ni maha mengetahui. Takkan dia tak tahu umat Nabi Muhammad lemah-lemah sampai bagi 50? Tak tahu tuan-tuan. Kalaulah ceramah agama tak ada, kuliah agama tak ada, puak-puak ni akan ambil alih. Mereka kuasai media sosial. Dia kata mana mungkin Allah tidak tahu Nabi Muhammad punya umat kecil-kecil. Kenapa Allah bagi 50? Dah tahu kecil. Sampai macam tu mereka petikai tuan-tuan. Mereka tak tahu hikmah, rahmat, rahim daripada Allah kepada kita. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan betapa dekatnya Nabi Muhammad dengan Allah. Betapa hampirnya, betapa Allah ni sayang Nabi Muhammad. Minta apa pun dia bagi. Kalaulah Allah begitu rapat dengan Rasulullah, sayang pada Rasulullah, kenapa kita tak tumpang juga kasih sayang tu? Jom kita rapat dengan Rasulullah. Supaya Allah sayang pada kita. Sebab tu dalam Islam ada perkataan tawassul. Hari ini ada pula orang kata, mana boleh minta tawassul? Mana boleh bertawassul dengan Rasulullah? Hang siapa ni? Nabi Muhammad ni. Nak dapat perintah solat dibawa sampai dapat kedudukan paling tinggi sekali. Minta apa pun Allah Ta'ala bagi atas Nabi Muhammad. Kenapa kau tak minta Rasulullah? Dia rapat dengan Allah. Tu datangnya tawassul. Tuan-tuan, hari ni apa nak jadi manusia? Dia tak nak ambil pengajaran daripada apa yang berlaku terhadap Nabi. Dia anggap Nabi dengan dia tu sama. Kedudukan sama. Sampai ada yang kata Muhammad saja. Sedangkan Allah dah sebut dalam Quran, la taj'alud du'a ar-rasul. Jangan kamu panggil Nabi macam kamu panggil kawan-kawan kamu. Ada orang panggil Nabi kita Muhammad. Muhammad merupakan anak yatim. Muhammad. Hang ingat Muhammad tu satu sekolah dengan hang. Panggillah Nabi Muhammad. Panggillah Sayyidina.
Panggillah Nabi Muhammad Rasulullah. Tidak. Muhammad merupakan seorang anak yatim. Muhammad merupakan, hanya Muhammad. Siapa Muhammad ni? Allah larang panggil Nabi macam tu. Isteri Nabi panggil Rasulullah. Menantu Nabi panggil Rasulullah. Bapa mertua Nabi panggil Rasulullah. Anak dia tak panggil bapa. Anak dia panggil Ya Rasulullah. Mari zaman kita panggil Nabi Muhammad. Lah. Ada yang panggil Nabi Ibrahim, Ibrahim. Ibrahim dan anaknya Ismail. Hai ingat siapa? Reunion sekolah hang. Panggillah Nabi. Tuan-tuan, last. Nak habis lah. Bentar. Okey. Nak habis lah ceramah tuan-tuan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih bang. Terima kasih. Baik. Apa benda yang kita nak ambil? Pertama, semayang. Wasta'inu bis sabri was salah. Ada satu orang, dia kata, adakah dengan semayang boleh selesai masalah? Adakah dengan semayang hari ini ustaz-ustaz bercakap, dengan semayang menyelesaikan masalah, dengan semayang boleh menaikkan ekonomi? Wah, saya entai. Saya tulis dalam komen tu, saya masuk dalam komen dia. Saya hantar tu. Saya kata abang kalau abang senang boleh tak kita minum kopi sama-sama? Saya nak bincang dengan abang. Dia fahaman dia apa? Ustaz-ustaz ni mengajar tak betul. Adakah dengan sembahyang saja boleh settle masalah? Bangsa lain dah jauh ke hadapan. Kita tak habis-habis semayang. Semayang itu hanya latihan untuk jadi orang baik sahaja. Masya Allah, tuan-tuan. Kenapa yang awak merasakan semayang bukan penyelesaian masalah? Jawapan dia, sebab awak tidak menikmati sembahyang tu. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan langgah air ni. Tanpa berhenti, tanpa stop, tuan-tuan minum. Apa rasa? Berbeza dengan tuan-tuan minum sikit, letak. Minum sikit, letak. Menikmati lain. Cuba tuan-tuan jadi orang yang rakus. Apa rasa? Tak rasa apa. Cuba menikmati. Sekarang ramai orang yang semayang tapi tidak menikmati semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semayang apa itu? Rabbi fili warhamni wa jibru subhana rabbiyal a'la subhana at-tahiyatu mabar. Yang lagi dahsyat tak tahu bunyi apa. Hamba apa? Kamu tak bercakap dengan Allah, kamu tidak berbicara dengan Allah, kamu tak mengadu pada Allah. Betapa besarnya perintah solat dapat dikedudukan paling tinggi. Allah bagi kedudukan paling tinggi untuk dapat solat. Maknanya solat mesti hebat. Tengok-tengok kita sembahyang hari ini tuan-tuan. Allah. Abang tak baca iftitah sunat. Abang tak ke masjid. Allah, orang lain dah pergi dah. Abang di rumah sama juga. Abang sembahyang di mana abang? Tak rebut sah depan. Tak apa, kita orang tak penting. Kita belakang pun tak apa. Nampak? Tengah-tengah semayang, duk gagau, poket baju Melayu, duk cari kunci motor. Oh, ada. Ada entah ni tu. Dia tak berasa nikmat semayang. Macam mana nak rasa? Macam mana nak tolong Allah, nak tolong dia? Dia tak pernah bercakap. Jom tuan-tuan kita semayang ni. Start pada subuh besok. Hayati tu imam punya doa kunut. Hayati bacaan surah sejadah dia. Ni nak hayati apa? Allah, hari ni panjang. Dah lah subuh lambat. Kacau dah. Tok imam pula baca ayat panjang pula. Sepanjang jalan komplain. Bila rasa tuan-tuan akan selesai? Dia takkan rasa selesai.
Lepas ni kalau boleh, jom. Semayang tu elok. Allahu Akbar. Cuba tengok. Allahu Akbar. Awal-awal dah surrender dah. Polis, jangan bergerak, angkat tangan. Tu nama dia surrender. Surrender pada Allah. Allah Maha Besar. Surrender. Berapa ramai yang surrender? Polis, jangan bergerak, angkat tangan. Agak-agak polis buat apa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan sembahyang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung tak bunyi. Nak rasa apa? Cubalah melazatkan sembahyang tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Bercakap dengan Tuhan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Berapa ramai yang sembahyang? Subhana rabbiyal. Lagi takut. Apa? Nak merasa apa dengan sembahyang? Satu. Ni, kita hari ni bulan zakat, bulan wakaf. Di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, cerita tentang sedekah, cerita tentang orang infak, disebut dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tetapi berapa ramai yang rasa bahawa Isra' dan Mi'raj itu memberikan satu gambaran kepada kita bahawa harta yang kita ada, pemberian yang kita ada ini, yang Allah bagi pada kita ini boleh bertambah dan dibawa ke akhirat. Ada orang kata, Ustaz, harta tak bawa mati, Ustaz. Harta tak bawa ke kubur, Ustaz. Harta tinggal, Ustaz. Betul, harta tinggal. Kalau tu kenapa tak bawa? Awak ada anak? Ya. Boleh tak anak awak tu bawa dalam kubur? Boleh. Jadikan dia anak soleh. Anak awak akan bantu awak di kubur. Boleh tak harta kita bantu kita dalam kubur? Boleh. Jadikan sedekah. Jadikan jariah. Dia tolong kita dalam kubur. Isra' Mi'raj bagi tahu tuan-tuan. Masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Tanam sebatang sebiji benih, tumbuh dahan. Satu dahan tu ada 100 biji, ada 700 dah. 700 biji dengan 7 dahan. Sekali kau sedekah, 700 kali ganda. Dan kalau nak jadi kaya, itulah dia. Wakaf dan zakat jadi kaya. Baik, kenapa Ustaz saya tak kaya-kaya? Ini masalah dia tak? Baik. Siapa kata zakat tak kaya? Siapa kata wakaf tak kaya? Saya bila datang bulan Syaban, saya berdebar-debar ni tuan-tuan. Nak masuk bulan Ramadan ni saya berdebar. Berdebar saya apa? Macam mana tuan-tuan nak pergi haji? Sekarang tuan-tuan dah belajar, tuan-tuan kursus, tuan-tuan belajar, tuan-tuan ambil berat. Oh, haji ni nak tak mau main-main ni. Saya datang Ramadan macam tu, saya tak mau main-main. Bukan puasa. Zakat. Kenapa Ustaz? Sebab saya membuat kiraan nisab dan haul saya ambil pada bulan Ramadan. Nak ambil keberkatan Ramadan, nak ambil 7 pahala berganda-ganda, saya bayar zakat saya dalam bulan Ramadan. Duk kira lah. Duk kira dah ni. Pendapatan lah, apa simpanan, apa semua, duk kira lah. Satu Ramadan ya, saya nak pergi jebat zakat. Itulah kerja saya setiap tahun. Satu Ramadan saya akan pergi jebat zakat. Bayar zakat. Sebab apa? Sebab seronok melaksanakan perintah Allah.
Ada orang yang pergi ke pejabat zakat, dia minta pegawai tu kira. Ustaz tolong kira, makcik kena bayar zakat tak? Ustaz pun kira, makcik tak payah bayar zakat, makcik tak sampai nisab. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dia kata, tuan-tuan, ni parah ni tuan-tuan. Dia keluar pada pejabat zakat, dia makan mi kari, ngak, dia makan. Alhamdulillah, kata dia tak bayar zakat. Baik. Tuan-tuan, saya tak kata saya kaya, tapi saya mengajak tuan-tuan wakaf. Saya mengajak tuan-tuan bayar zakat. Pasal apa? Sebab saya ni orang yang makan zakat. Saya ni makan duit zakat. Saya ni makan duit zakat. Lagi sekali saya ulang. Saya ni makan duit zakat. Saya anak yatim. Bapa saya meninggal tahun 73. Saya lahir tahun 72. Umur saya 8 bulan, bapa saya meninggal. Saya orang susah, adik-beradik 7 orang. Saya anak bongsu. 8 bulan umur saya, pak mati. Mak nak tanggung 7 adik ni. 7 beradik. Mak saya kerja apa? Guru Quran. Mengajar rumah orang, mengajar kat dewan, mengajar surau, mengajar Quran. Itulah pendapatan dapat orang sedekah, beli berah. Bila saya masuk sekolah apa semua, habis sekolah, saya kata dekat mak saya, mak, saya tak nak masuk tingkatan 6. Saya tak nak masuk ITM. Saya nak masuk sekolah pondok. Saya best student sekolah saya. SPM saya pelajar cemerlang. Macam-macam saya minta tawaran. Isi borang lah apa semua. Masuk universiti lah apalah. Lah tuan-tuan bila dia panggil saya tak mau pergi. Saya nak masuk sekolah pondok mak. Pergi. Bila masuk sekolah Arab, saya masuk ibtidai. Umur 18 tahun, duduk dengan budak 6 tahun. Duduk dengan budak 7 tahun. Ada yang 6 tahun, duduk sekali dengan saya. Abang Kazin, tunduk kepala sikit, tak nampak. Tunduk. Budak-budak tuan. Tak apa. Masuk kelas permulaan ibtidai. Umur 18. Masuk kelas Arab. Saya ingat lagi, ustaz tu nama dia Ustaz Kamil dengan Ustaz Adnan. Sehari kena hafal 20 kalimah Arab. Kalau terlupa, kena buat ni. Buat ayam apa nama? Pungkung ayam ke apa. Ambil pimpong, katok. Satu lupa sekali. Oh, seksa. Menyesal aku masuk. Bila tuan-tuan senawi habis, saya minta mahat tahfiz. Bila saya balik kampung saya, kawan-kawan saya dah kahwin. Kawan-kawan saya dah kerja. Saya balik naik bas. Mak, saya minta mahat tahfiz. Mak kata, bagus sambung belajar lagi. 3 tahun mak ambil diploma. Pergilah belajar. Saya tak cerita kat mak. Macam mana belanja mak tiap-tiap bulan, macam mana yuran. Saya tak tanya, sebab saya tak gamak minta duit dia. Tak gamak, tahu. Masuk dulu. Duk 2 bulan, dapat zakat. Saya dapat derma siswa zakat RM250 sebulan. Fi sabilillah. Telefon mak, cari public. Mak tak payah hantar apa, tak payah mak dapat zakat alhamdulillah mak RM150 duit makan 3 kali sehari, RM100 duit poket. Belanja poket. 3 tahun duk hafal Quran. Dengan duit zakat itulah saya makan, saya belajar, beli kitab apa semua tuan-tuan, duit zakat. Habis diploma. Saya tak
Tak gamak lagi nak sambung belajar no, tak gamak lagi nak nyusah mak. Tuan-tuan saya muliakan. Cerita 30 tahun dulu. Dengan zakat itulah saya belajar. Alhamdulillah. Saya kahwin. Saya sambung belajar lagi. Sekarang tuan-tuan saya dah berceramah 34 tahun. Saya naik kapal. Saya pergi ke Phuket. Imam Mansur tu dia kenal saya. Menantu dia kenal saya. Padahal orang Thailand. Saya naik kapal krus orang India. Hello Ustaz. Suami isteri India. Terkejut saya. I selalu follow you punya ceramah. Terima kasih. Saya duduk makan. Pekerja krus datang. Ustaz boleh ambil gambar. Saya orang Bali. Agama Hindu. Boleh ambil gambar. Saya selalu dengar ceramah Ustaz. Agak-agak tuan-tuan, orang yang duk dengar ceramah saya sekarang ni, agak-agak berapa juta orang. Follower saya tak ramai di Facebook, 1.9 juta. TikTok 1.5 juta. Instagram tu ada agak 1 juta lebih. Rancangan televisyen ni tuan-tuan, tapi tak tahu, saya pun tak larat nak masuk. Tua bangkar. Radio ke apa ke, CD ke, kaset ke, YouTube ke, punya banyaknya ceramah. Adakah pahalanya dapat pada saya? Dah. Habis tu pada siapa Ustaz? Orang yang bayar zakat. Yang mana zakat tu dapat pada kami pelajar tahfiz, dapat pada kawan-kawan saya pelajar tahfiz, kawan saya jadi penceramah, kawan saya jadi pejabat mufti, pegawai istinbat, kawan saya ni tuan-tuan jadi guru kafar, jadi cikgu sekolah, jadi ustaz, ada yang jadi profesor, ada yang jadi doktor tuan-tuan. Mereka ni membesar dengan zakat. Dan tuan-tuan adalah pembayar zakat, tuan-tuan adalah orang yang bayar zakat. Tuan-tuan duduk dalam kubur, bila masa aku jadi penceramah yang pahala banyak? Bila masa yang aku tulis buku? Masa bila yang aku mengajar orang? Masa bila yang aku... Rupa-rupanya tuan-tuan, zakat kita lah. Itulah nama dia sedekah kita, jariah kita. Sebab tu, bila Jabatan Agama ni tuan-tuan, bila Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Pahang ni jemput saya. Dia kata, Ustaz, ceramah ni sempena dengan pelancaran bulan zakat, bulan wakaf ni Ustaz. PA saya kata, Ustaz, nak terima dah. Ustaz baru sampai dari Singapura ni, naik kapal ni. Tak tahu lagi jam pula raya Cina punya semua ni. Saya kata, terima. Jam Ustaz? Tak apa. Janji pahala. Sebab saya nak mengajak supaya kita di negeri Pahang jadi kaya akhirat. Tuan-tuan tahu tak? Bila saya buat wakaf sekolah saya. Sekolah saya tu didirikan dengan wakaf. Dah 18 tahun. Tah berapa ribu orang yang datang melawat. Saya tak tahu. Satu minggu tuan-tuan, ada hampir 40 bas datang. Sabtu Ahad 40 bas. Kali dengan 4, ada 800 bas. Tahun lepas saja tuan-tuan, beribu bas yang datang melawat sekolah saya. Yang datang semayang, yang datang belajar, yang duduk. Saya kira-kira tuan-tuan, hampir 100,000 orang tuan-tuan. Yang datang belajar, yang datang ikut kuliah, yang tinggal di situ, yang masuk Islam di situ. Yang terbaru minggu lepas, satu orang masuk Islam. Dia kata nak tunggu Ustaz Kazim juga. Saya kata pergi dah dulu, pergi jebat agama dulu. Dah, nak tunggu Ustaz Kazim juga. Saya pun tak ingat tuan-tuan berapa ramai dah masuk Islam di sekolah saya. Yang kita bela orang sakit, yang kita jaga orang susah, yang kita jaga orang gila. Anak yatim, fakir miskin.
Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok. Saya ni di antara ustaz yang paling tua yang masih lagi ada dalam Malaysia ni, yang boleh ceramah dalam TV, yang boleh ada lagi di Persada Dakwah Malaysia ni. Saya pun tak tahu berapa hari lagi saya boleh tahan. Ustaz-ustaz lain ramai tak ada dah ada keluar TV zaman saya dulu ni. Ustaz Datuk Badli Shah ni dia muda daripada saya banyak. Dia tak apa muda lagi. Saya hak lebih tua ni tuan-tuan saya. Tapi alhamdulillah dengan wakaf ni tuan-tuan, berapa banyak pahala sampai. Dan tuan-tuan, bila tuan-tuan wakaf ni kita tak tahu wakaf ni besok pergi ke mana. Silap-silap dari situlah buat masjid, buat sekolah, buat madrasah. Kita dah mati dah, tapi pahala masih berjalan. Tuan-tuan, bulan Ramadan tahun ini 18 tahun sekolah saya. Dan 18 tahun kami buat qiyam mulai setiap malam sepanjang Ramadan. Setiap malam Ramadan, pukul 4 pagi qiyam. Setiap malam. Agak-agak 18 kali dah kami jumpa Lailatul Qadar. Orang tua yang datang sembahyang, warga mas yang datang di sekolah saya, tiap-tiap kali Ramadan, tarawih, sampailah qiyam 400 orang. Berapa banyak pahala yang sampai pada pewakaf. Kita tak mampu tuan-tuan nak sembahyang setiap malam bulan Ramadan. Tapi ada orang yang boleh. Di sekolah saya ada satu opah, nama dia Opah Cik. Umur dia 84 tahun. Dia menulis Al-Quran dengan tangan dia sendiri. Dia kata, Ustaz, saya dah duduk di sekolah ni 17 tahun. Saya tak tahu apa benda yang saya nak buat. Maka dia pun mula menulis Al-Quran dengan tangan dia. InsyaAllah Ramadan ni akan habis 30 juzuk. Umur 84 tahun. Tuan-tuan, inilah yang kita nak daripada zakat dan wakaf yang dilancarkan oleh pihak jabatan kita ni. Saya dapat tahu tuan-tuan, berwakaf adalah dengan serendah RM5 saja. Masya Allah. RM5 saja tuan-tuan dah boleh wakaf dah. Jadi marilah sama-sama tuan-tuan ambil. Dengan zakat ini mudah-mudahan kita jadi kaya dalam kubur. Mudah-mudahan zakat kita ni sampai pada asnaf. Mereka pula jadi orang baik. Mereka jadi ulama. Mereka jadi tok guru. Pahala sampai pada kita. Begitu juga dengan wakaf. Carilah jalan tuan-tuan. Macam mana harta kita boleh dibawa dalam kubur. Kita tukarkan dengan sedekah jariah. Tukarkan siap-siap dengan nama wakaf. Saya tak kata saya bagus. Tapi apa yang saya buat untuk tuan-tuan tengok sendiri. Macam mana tidak ada bantuan, tidak minta pada korporat, tidak minta pada kerajaan, tidak minta pada orang kaya. Tapi Allah bagi rezeki 18 tahun dah. Boleh menampung 270 orang pelajar pondok dan beratus lagi pelajar tahfiz. Dengan inilah tuan-tuan hidup, menghidupkan hati. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kempen untuk kita buat bulan zakat dan wakaf peringkat negeri Pahang bermula pada bulan Syaban 1445 Hijrah ini dapat disambut dan dimanfaatkan oleh kita seluruhnya, bukan kata rakyat Pahang saja yang menonton rancangan kita malam ni, seluruh Malaysia sampailah ke Singapura, Brunei dan sebagainya. Mudah-mudahan kita turut sama menjayakan program bulan zakat dan wakaf peringkat negeri Pahang. Saya ucapkan tahniah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan pada kita semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.